Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya ingin mengulas tentang laporan yang menyatakan pasaran saham kita di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah di antara yang tercorot paling rendah di dunia. Ini melambangkan keyakinan pelaburan dalam dan luar sangat rendah. Oleh yang demikian, kita dapat lihat prestasi ekonomi juga terkait. Saya setuju bahawa pasaran saham bukan semata-mata petanda mengukur kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi melihat pada bursa saham, melihat juga tahap pelaburan. Dari sudut pelaburan asing telah kita sentuh sebelum ini bahawa di kalangan negara ASEAN hanya Filipina yang mencatat kenaikan, yang lain tu merosot. Tetapi merosot kecil, 20%, 50%. Malaysia merosot paling buruk dan parah di ASEAN, sekitar 68%. Tetapi kenyataan Menteri Kewangan masih, kita yakin ekonomi kita masih dapat dipacu dan 6.5 hingga 70%. Ini saya fikir kenyataan yang tidak munasabah, tidak jejak kepada kenyataan dan di bumi nyata, dan mesti di awang-awangan dan di kayangan. Baik. Perkara keyakinan ekonomi ini juga bersangkutan dengan keyakinan terhadap pentadbiran pemerintahan negara. Apakah semuanya salah COVID-19? Saya nak sebut semua negara ASEAN, malah di dunia juga mengalami masalah yang sama, iaitu membendung masalah COVID-19 yang menyentuh soal kesihatan awam dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita akui. Tapi mengapa Malaysia mencatat keadaan yang paling buruk, paling parah? Kerana tidak ada keyakinan, kerana pengurusannya lemah, kerana menteri-menteri mungkin sibuk dengan mengatur pingat baru yang diperolehi, ataupun ada yang masalah-masalah lain yang dibangkitkan dengan masalah kontrak yang tanpa tender, dan ini nampak jadi rebutan sekarang. Saya fikir wajar pimpinan kerajaan sekarang mengambil tanggungjawab yang lebih, melihat kepada kenyataan-kenyataan baru tentang merosotnya pelaburan dan tercorotnya bursa saham. Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana Menteri Hamzah Zainuddin, Menteri Kementerian Dalam Negeri, telah sihat dan hari ini mula bertugas. Dan saya juga turut mendoakan bagi semua pesakit-pesakit, sama ada COVID-19 yang lain, dapat diberikan kesihatan dan al-afiyah. Cuma kenyataan awal beliau itu agak pelik. Dia kata saya dan beberapa orang lain akan disiasat kerana menghasut dan menghasut rakyat dan mendesak Yang di-Pertuan Agong. Pak Menteri, baca kenyataan kita dan surat kita kepada Kebawah Duli Yang Mahmulia Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apa yang kita sebut? Merayu, memohon, ihsan dan kebijaksanaan. Tak faham bahasa ke? Memohon, merayu itu meminta ihsan, kebijaksanaan, tuanku, menimbang. Apakah itu bunyi desakan? Apakah rakyat biasa? Jangan fikir ke saya sebagai ketua pembangkang. Rakyat, tukang cuci, barisan hadapan, pekerja biasa tak boleh merayu kepada Yang Pertuan Agong meminta supaya mempengaruhi keadaan, memperbaiki keadaan, hal-hal yang kita tidak setuju. Apakah tanggungjawab rakyat mesti sokong semua tindakan kerajaan? Yang kita bantah itu keputusan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Itu pertama. Yang kedua, harus diingat bahawa yang bersetuju itu 114 orang tetap dan mungkin sampai 115. Maknanya majoriti ahli parlimen yang membuktikan Perikatan Nasional hilang majoriti. Sebab itu parlimen digantung. Sebab
kalau diadakan parlimen yang menentang atau minta dikaji semula darurat dan terutamanya penggantungan parlimen itu. Itu isu ya, yang berkaitan, iaitu penggantungan parlimen itu majoriti. Ya. Jadi sepatutnya menteri teliti hal ini. Tak payah ugut kita. Ya. Ugut undang-undang apa? Saya nak tanya, undang-undang apa dalam negara kita, peraturan perlembagaan mana yang tidak membolehkan rakyat memohon ihsan kebijaksanaan Yang Dipertuan Agong dalam apa-apa perkara pun. Dan untuk sekadar mengugut satu atau dua tiga orang itu juga tidak menasabah. Kerana yang membawa kes ini ke mahkamah, ya, saya bagi pihak Pakatan Harapan dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli-ahli daripada NGO termasuk Bersih yang telah kebukakan ataupun akan kemukakan rayuan di mahkamah. Apakah mengemukakan fail petition di mahkamah itu juga dianggap menyalahi undang-undang? Jadi saya harap pimpinan negara ini jangan guna ugutan. Kamu sudah kalah dalam pertarungan politik, sudah hilang majoriti. Hadapi kenyataan ini dalam suasana demokratik dan jangan guna ugutan. Ini saja yang mampu saya jawab, dan saya akan tentu bagi kerjasama kepada semua pihak, termasuk pihak polis, kalau difikirkan ada alasan perundangan. Bukan ikut arahan menteri. Ini kenyataannya menteri mengeluarkan kenyataan seolah-olah mengarah. Saya harap polis dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan kita akan memberikan kerjasama yang sebaiknya. Terima kasih.